1, 2, 3, 4, 5. Perlahan-lahan Man kira dengan mata yang tak berkedip. Ada 5 sosok besar macam gegasi yang baru melintas. Walaupun jaraknya lebih kurang 200 meter, tapi dia nampak jelas. Sosok tu pun langsung tak endahkan Man yang berada dalam kereta tu. Macam tak sedar ada sebuah kereta dengan lampu terpasang yang berhenti dekat situ. Terkumat kamit mulut Man baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung himpunan kisah seram volume 8. Ada 6 kisah yang saya akan kongsikan hari ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Sebrah. Malam tu, Remy tumpang tidur dekat rumah kawan dia bernama Sarip. Sebab esok mereka berdua bercadang nak pergi temu duga kerja di sebuah pasar raya berdekatan dengan rumah Sarip ni. Awal-awal lagi Remy dah bagi tahu mak ayah dia yang dia nak cari kerja sambilan sementara tunggu keputusan SPM ni. Jadi daripada melepak dekat rumah, baik dia keluar bekerja. Sekurang-kurangnya dapat juga duit belanja. Jarak antara rumah Remy dengan Sarip taklah jauh mana, lebih kurang 4 km je. Tapi disebabkan orang tua Sarip tak ada dekat rumah disebab pergi berziarah kakaknya yang baru bersalin dekat Kuala Lumpur, terus Sarip ajak Remy bermalam dekat rumah dia. Ada juga teman bersembang katanya. Lepas makan malam dekat warung berdekatan, mereka pulang ke rumah. Ikutkan mak Sarip ni dah siap tinggalkan makan malam untuk mereka berdua. Tapi mereka buat keputusan nak makan dekat luar. Maklumlah jiwa remaja, rasa lebih seronok melepak dekat luar daripada seharian terperuk je dekat dalam rumah ni. Mereka berdua sampai dekat rumah dalam pukul 12.30 malam. Mata pun dah mula layu. Remy bagi tahu Sarip dia tak nak tidur dalam bilik dengan dia. Remy lebih selesa tidur atas sofa dekat ruang tamu je. Lepas Sarip bagi selimut dan bantal, dia bersuara, "Esok kalau kau terbangun awal, jangan lupa kejut aku. Tapi kalau kau terbangun awal, jangan lupa kejutkan aku pula." Sarip tak menjawab. Remy dengar bunyi daun pintu ditutup je. Remy tengok jam dekat ruang tamu. Dah dekat pukul 12.30 malam. Suasana dekat luar sunyi. Hanya kedengaran bunyi desiran angin dan diselang-seli sayup-sayup salahkan anjing. Remy pusing ke kiri tak kena, ke kanan tak kena. Susah betul dia nak lelapkan mata. Pelik, tadi bukan main berat mata, tapi bila dah baring, rasa segar pula. Masa Remy cuba lelapkan mata, tiba-tiba terdengar bunyi telefon atas meja. Walaupun tak kuat, tapi jelas kedengaran. Remy terus bangun sebab dia ingatkan handphone dia yang berbunyi. Rupa-rupanya telefon rumah ni yang berbunyi. Siapa pula yang telefon malam-malam buta macam ni? Remy ingatkan nak kejutkan si Sarip, tapi kesian pula, mungkin dia dah lena tidur. Jadi Remy buat keputusan nak jawab je panggilan tu. Kalau ada benda penting nanti, baru dia kejutkan Sarip. "Hello, siapa tu?" tanya Remy. Senyap je. Remy lekapkan ganggang telefon rapat ke telinga dia. Dah lama aku dekat luar ni. Bukalah pintu." Terdengar suara dekat dalam talian. Remy tersentak sebab suara yang dia dengar tu suara ayah Sarip. Remy terfikir nak kejutkan Sarip, tapi kesian pula ayah dia tunggu lama dekat luar nanti. Jadi perlahan-lahan Remy buka pintu, tapi tak ada siapa pun dekat luar. Tiba-tiba, nasib baik kau tak tidur lagi. Kalau tak, lama lagi lah kami dekat luar ni. Terkejut si Remy bila nampak ayah dengan mak Sarip terpacul dari tepi rumah. Jadi segan pula si Remy masa tu. Nak kejutkan Sarip ke pakcik? Tak payahlah, dia dah tidur tu. Biarkan je lah. Kamu pun pergilah tidur, dah lewat malam ni.
Baik pakcik, selamat malam ya. Mak ayah Sarip terus melangkah menuju ke bilik mereka dekat belakang. Remy ke sofa semula. Tapi yang peliknya, mak si Sarip tu langsung tak bercakap walau sepatah pun. Setahu Remy, dia cukup ramah. Lagipun bukannya dia tak kenal Remy. Dah selalu Remy datang rumah dia. Mungkin dia penat kot, tapi kenapa mereka balik lewat malam macam ni? Sebab Sarip cakap mak ayah dia balik dalam masa 2 hari lagi. Mungkin ada sebab mereka pulang awal. Kalau tak mungkinlah malam-malam buta macam ni mereka sanggup balik. Remy sendiri tak perasan pukul berapa dia terlelap. Sedar-sedar je hari dah cerah. Sarip pula baru berlepas mandi. Bangun cepat. Lepas kau mandi, jom kita pergi sarapan dekat kedai mamak biasa, kata Sarip. Lepas Remy mandi dan bersiap, mereka pun melangkah keluar. Masa Sarip nak kunci pintu rumah, Remy bersuara, tak payahlah kunci mangga tu. Nanti ayah dengan mak kau nak keluar susah pula. Ayah dengan mak aku nak keluar ke mana pula? Mereka bukan ada dekat rumah pun. Ayah dan mak kau dah balik lah. Malam tadi dia orang balik. Aku yang buka pintu. Ingat nak kejutkan kau, tapi ayah kau tak bagi. Sarip terdiam. Kemudian dia ajak Remy masuk dalam rumah. Sampai depan bilik mak ayah dia, perlahan-lahan Sarip buka pintu bilik tu. Mana ada siapa dalam bilik ni? Kan aku dah kata ayah dengan mak aku balik lusa. Remy pula yang terdiam, tapi dia masih tak puas hati. Dia tinjau segenap ceruk bilik tu. Memang betul, tak ada sesiapa dalam bilik tu. Remy terus ceritakan apa yang jadi malam tadi. Sarip pandang Remy dengan wajah pucat, gelisah dan tak keruan. Remy, telefon tu dah lama rosak. Sejak ayah aku pakai handphone, telefon rumah ni memang jadi hiasan je. Remy terkelung, tak tahu nak cakap apa. Tak mungkin dia mimpi malam tadi. Tiba-tiba Remy terfikir, kalau betul apa yang jadi malam tadi, siapa sebenarnya yang masuk dalam rumah tu? Bulu roma Remy terus meremang. Kisah ni jadi masa Mira dengan keluarga dia bercuti di salah satu pusat peranginan di pantai timur. Sebelum pergi, ayah dah tempah sebuah apartmen dekat sana. Mira dengan adik-beradik dia tak sabar nak pergi. Maklumlah, dah lama mereka tak dapat berkumpul satu keluarga. Kebetulan pula abang dengan kakak dia tengah cuti semester. Lepas tempuh perjalanan dekat 4 jam, akhirnya mereka pun sampai dekat sana. Mira tengok bangunan apartmen tu sunyi je. Mungkin tak ramai yang menginap dekat situ, agaknya memandangkan hari bekerja. Apartmen tu pula terletak agak jauh dari jalan besar. Dekat 10 minit jugalah mereka terpaksa lalu jalan kecil sebelum sampai kawasan parking dekat perkarangan apartmen tu. Tapi yang menariknya, apartmen tu dekat dengan pantai. Turun je dari lobi, boleh terus pergi mandi dekat pantai. Lepas daftar masuk, mereka sekeluarga terus bergegas ke unit apartmen dekat tingkat 3. Mira dengan adik-beradik dia memang tak sabar-sabar nak letak barang. Lepas tu terus bersiap nak ke pantai. Lepas letak segala barang, Mira terus ajak adik-beradik dia pergi bersia-sia dekat pantai. Tapi semuanya bagi alasan letih nak rehat dulu. Geram juga rasanya sebab sebelum masuk tadi, bukan main bersungguh lagi abang dengan kakak dia nak pergi ke pantai. Mira pergilah dulu, nanti kejap lagi abang dan kakak turunlah, kata abangnya. Lepas bagi tahu mak ayah, Mira terus bergegas turun. Masa turun anak tangga, sempat jugalah Mira perhati sekeliling. Suasana persekitaran nampak sunyi, macam tak ada penghuni lain yang menginap dekat situ. Mira berlari-lari anak menuju ke pantai. Seronok jugalah rasanya sebab tak ramai orang dekat situ. Dekat sejam berada dekat pantai, baru Mira perasan kakak dengan abang dia tak sampai-sampai lagi. Dia tengok jam, dah dekat pukul 7 malam. Tak lama lagi nak masuk waktu maghrib. Tak mungkinlah mereka akan turun ke pantai waktu macam ni. Akhirnya Mira buat keputusan naik ke apartmen semula. Masa melangkah masuk ke kawasan apartmen tu, Mira perhati kawasan parking. Ada 3 kereta je yang parking dekat situ. Dekat kaunter pertanyaan pula, Mira tengok ada seorang wanita dalam lingkungan 30-an tengah sibuk susun fail. Rasanya mungkin dia penyambut tetamu kot, sebab ayah jumpa dia masa daftar masuk tadi. Tergerak juga hati nak tanya bilangan penghuni yang menginap dekat situ. Tapi bila tengok dia sibuk, Mira batalkan niat dia. Masa nak melangkah naik tangga, tiba-tiba Mira tersentak. Dekat satu sudut depan dia, kelihatan seorang lelaki tua tengah duduk atas kerusi. Matanya tajam renung ke arah Mira. Rambutnya kusut masai penuh dengan uban. Mukanya cengkung dan kusam. Mungkin umur dia cecah 70-an. Tapi yang peliknya, kenapa dia duduk seorang dekat situ? Tak ada siapa yang teman.
Pakaiannya nampak basah dan kotor, macam ada tanah dan lumpur. Berkaki ayam. Nampak macam seorang pekerja kontrak yang baru lepas buat kerja. Mira pandang atuk tu sambil tersenyum. Serba salah dibuatnya. Mata atuk tu masa renung tajam ke arah Mira. Mukanya nampak masam, macam Mira ni ada buat salah besar. Masa Mira melintas depan atuk tu, dia bongkokkan badan sikit, tanda hormat. Tiba-tiba atuk tu bersuara, "Lain kali senja-senja macam ni jangan merayau sorang-sorang dekat pantai tu." Mira terdiam sambil mengangguk. Takut pula nak bertentang mata dengan orang yang tak dikenali. Sampai je dekat unit apartmen, Mira terus marah abang dengan kakak dia sebab tak turun ke pantai. Dan bagi tahu disebabkan mereka tak turun tu, dia kena marah dengan atuk tadi sebab jalan susuran dekat pantai waktu senja macam tu. Abang dan kakak ketawa dengan cerita Mira tu. Itulah tak sabar-sabar sangat nak ke pantai. Macamlah esok lusa pantai tu dah bertukar jadi pulau pula, kata abang. Malam tu, masa mereka sekeluarga nak keluar makan dekat warung berdekatan, Mira nampak ada 2 kereta peronda polis dekat perkarangan apartmen tersebut. Kelihatan beberapa lelaki berpakaian seragam dan preman tengah bertanya sesuatu dekat kaunter pertanyaan. Mulanya Mira malas nak ambil tahu hinggalah ayah pergi tanya salah seorang pegawai polis tu. Kata pegawai polis tu, ada seorang lelaki mati lemas malam. Mayatnya mereka dah jumpa pagi tadi dekat pantai kampung seberang. Cuma mereka nak ambil statement pekerja dekat sini sebab sebelum kejadian tu mangsa menginap dekat apartmen ni. Lepas tu polis tu bagi ayah tengok gambar mangsa lemas tu. Mira yang berada dekat sebelah tengok jugalah gambar tu. Tiba-tiba berderau darah Mira. Jantung terus berdegup kencang. Terus Mira capai gambar tu dari tangan ayah. Adik pernah nampak tak lelaki ni? Tanya pegawai polis tu. Mira geleng-geleng kepala, tapi mata dia masih tertumpu dekat gambar tu. Kami tak kenal pun tuan. Sebenarnya kami sekeluarga baru je daftar masuk petang tadi, kata ayah. Mira terus bagi balik gambar tu pada pegawai polis semula. Dia terus beredar. Kemudian ayah ajak keluar cepat. Takut kedai makan tutup pula nanti. Sambil berjalan tu, Mira asyik terfikir gambar tadi. Memang tak silap, gambar yang dia tengok tadi adalah gambar lelaki yang tegur dia masa nak naik senja tadi. Tapi Mira tak ceritakan pada keluarga dia. Takut rosak pula mood nak bercuti nanti. Yang pasti Mira takkan keluar ke pantai seorang diri selepas ni. Kisah ni berlaku pada awal tahun 2000 masa Mansur bekerja sebagai kontraktor pendawaian di sebuah negeri di selatan tanah air. Tapi dia bukanlah kerja sendiri. Ada majikan yang akan uruskan setiap kerja-kerja yang perlu dibuat setiap hari. Kumpulan Mansur ada 4 orang pekerja semuanya. Kebiasaannya mereka tak bekerja tetap dekat satu lokasi. Mereka akan bergerak merata tempat bergantung pada kerja yang perlu dibuat. Setakat ni Mansur dan rakan-rakannya dah pusing satu semenanjung buat kerja pendawaian, terutamanya di kawasan perumahan yang baru dibuka. Sebab kebanyakan pemaju akan lantik majikan dia ni untuk kendalikan sistem pendawaian elektrik. Mansur tengok jam dekat tangan. Dah nak masuk waktu maghrib. Mansur petik setiap suis lampu dekat dinding rumah banglo 3 tingkat yang baru disiap tu. Lepas puas hati, dia melangkah ke ruang dapur pula dan petik suis-suis dekat dinding. Semua dah okey kan? Kalau dah okey, jom kita pergi rumah lot belakang pula, kata Hasan pada Mansur. Itulah rutin kerja mereka. Kalau dah siap buat pendawaian, mereka akan periksa berulang kali untuk pastikan semuanya berada dalam keadaan baik. Kalau dah berpuas hati, barulah mereka akan ke unit seterusnya. Tapi sebaik saja nak melangkah keluar, tiba-tiba Hasan cuit bahu Mansur. Kau tak tutup lampu bilik atas ke? Mansur garuk kepala. Rasanya sebelum turun bawah tadi, dia dah tutup semua suis. Tanpa fikir panjang, Mansur terus bergegas naik ke tangga menuju ke tingkat atas. Dia tengok keadaan bilik terang benderang. Terus ditutupnya suis dekat dinding. Dan sebaik saja nak melangkah turun, tiba-tiba Mansur tergamam. Sebab dia terperasan ada sesuatu yang aneh dekat bilik utama. Mansur pergi ke bilik tu dan perhati sekeliling. Tiba-tiba dia tersentak. Walaupun bilik tu gelap, tapi dari cahaya terang dekat luar, Mansur nampak jelas satu sosok berpakaian putih berambut panjang tengah duduk berjuntai kaki atas palang besi dekat beranda luar. Cepat-cepat dia lari turun ke bawah. Kau dah kenapa ni? Macam kena kerja hantu, tanya Hasan. Mansur tak menjawab. Dia cuma bagi isyarat supaya mereka tinggalkan rumah tu cepat. Hasan yang masih kebingungan terus ikut Mansur menuju ke arah deretan rumah yang berada dekat belakang. Sebaik sampai, Mansur buka lampu suluhnya. Suasana dekat luar dah berangsur gelap. Walaupun jarinya sibuk buka dan tutup suis lampu rumah tu, tapi jantungnya masih berdegup kencang.
Mansur tak tahu sosok apa yang dia nampak tadi, manusia atau sebaliknya. Bila tengok Hasan tak ada dekat situ, Mansur bersuara, "San, kau dekat mana tu? Marilah temankan aku." "Lah, kau dah kenapa ni? Aku ada dekat belakang ni." Hasan halakan lampu suluhnya ke arah Mansur. Mansur tak menjawab. Dia terus periksa kotak suis dekat depan dia. Tiba-tiba terdengar bunyi kuat dari atas. Bunyi macam kaca terhempas atas lantai. Mereka berdua tergamam dan saling berpandangan. "Bunyi apa tu?" tanya Hasan. Mansur gelengkan kepala. Setahu dia, dekat atas masih kosong, tak ada perabot. Jadi bunyi apa pula yang berdentum kuat tadi? Hasan ajak Mansur pergi periksa. Takutlah kalau ada penyamun yang pecah masuk. Mereka berdua melangkah perlahan-lahan naik anak tangga menuju ke tingkat atas. Sebaik sampai depan pintu bilik utama, mereka tergamam. Dari celah pintu yang terbuka, kelihatan satu sosok berpakaian serba putih dengan rambut panjang mengurai tengah berdiri menghadap tingkap sambil pandang ke arah luar. Hasan menggigil. Lampu suluh yang dipegang nyaris terlepas dari tangan. Mansur pula terkelu. Terus dia tarik tangan Hasan turun ke bawah. Mansur nekat. Dia tak nak periksa kediaman lagi masa tu. Kalau majikannya bising, bisinglah. Dia dah ada alasan. Hasan pun dah ada sekali jadi saksi. "Makhluk apa yang kita nampak tu?" tanya Hasan dengan wajah pucat lesi. Sebaik saja sampai dekat depan pagar pintu masuk taman perumahan tu, Mansur hanya gelengkan kepala dan terus ceritakan semua kejadian yang dia alami tadi. Tapi tak sangka pula bila kita pergi ke unit belakang, benda tu ikut sekali. "Kau rasa makhluk apa tu?" tanya Hasan. Mansur terdiam. Namun jauh di fikirannya, dia dah dapat jawapan. Kata-kata seorang rakan kontraktor bernama Osman yang berbual dengan dia minggu lepas menguatkan lagi apa yang bermain di benak fikirannya. Kata Osman, kawasan perumahan dekat sini memang lain macam sikit. Dulu masa nak buat projek dekat sini, macam-macam benda pelik jadi. Dekat sebelah sini pula ada tanah perkuburan lama. Ada juga kubur-kubur dekat tepi tu yang terpaksa mereka pindahkan. Mengikut cerita kontraktor yang mula-mula bersihkan tapak dekat sini dulu, banyak kali mereka jumpa hantu perempuan berpakaian putih merayau-rayau dekat kawasan ni. Ada yang pernah pingsan sebab terkejut. Mansur percaya mungkin makhluk yang dinampak tu sama dengan apa yang pernah diceritakan Osman sebelum ni. Matanya terus meliar pandang sekeliling dan terasa macam makhluk tu ada berdekatan dengan mereka. Entah kenapa, tiba-tiba bulu romanya meremang. Kisah ni diceritakan oleh Jazli tentang kawan dia bernama Razif yang bersungguh-sungguh nak tengok alam di sebalik mata. Sanggup dia cari orang yang mampu buka hijab matanya. Walaupun Jazli kenal beberapa bomoh yang boleh buka hijab mata manusia, tapi dia malas nak bagi tahu si Razif ni. Ada satu masa tu, dekat sebulan, Jazli tak dengar khabar dari Razif. Dia tertanya-tanya jugalah ke mana hilangnya kawannya tu. Sebab kebiasaannya, Razif akan telefon dia bertanya khabar. Lebih-lebih lagi kalau dah lama tak jumpa. Bila Jazli telefon, asyik tak dapat je. Risau jugalah kalau Razif jatuh sakit ke ada masalah ke apa. Memang betul sangkaan Jazli bila dia jumpa Hisham, kawan sekampungnya dekat kedai runcit baru-baru ni. Kata Hisham, Razif sekarang ni tengah sakit. Dia asyik berkurung je dalam bilik, langsung tak nak jumpa orang. Keluarga dia pun dah pening. Bila ajak keluar, mulalah dia menjerit-jerit tak tentu pasal. Lepas dengar cerita tu, Jazli terus melawat Razif nak pastikan apa yang dia dengar tu betul. Lepas bersalam dan berbual kejap dengan ayah Razif, Jazli minta kebenaran nak jumpa si Razif. Dan apa yang berlaku masa tu betul-betul mengejutkan. Jazli dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan Razif ni. "Zif, kau kenapa ni? Kau ada masalah apa? Cuba cerita dengan aku," kata Jazli. Razif diam tak menjawab. Matanya meliar pandang kiri, kanan, sesekali pandang atas macam cari sesuatu. Tu, dia ada dekat siling tu, tengah berayut. Mata dia merah, rambut panjang mengurai. Aku takut, Li, aku takut." Jazli toleh ke atas, tapi tak nampak apa-apa pun. "Kau cakap apa ni, Zif?" Razif diam je. Mukanya nampak cemas. Sesekali dia tekuk mukanya dengan tapak tangan. Tubuhnya berpeluh dan menggigil macam takutkan sesuatu. Aku tak nak keluar, Li. Aku takut. Aku tak tahu nak pergi mana dah. Dalam bilik ni pun macam-macam yang datang. Aku takut, Li. Aku takut." Setelah lama perhati keadaan Razif dan bertanya serba sedikit apa yang terjadi,
barulah Jazli tahu yang Razif ni dah buat sesuatu di luar jangkaan. Dia dah buka hijab matanya. Tak sangka Razif nekat buat benda macam tu. Kata keluarganya, rupa-rupanya Razif jumpa seorang bomoh di daerah utara tanah air untuk buka hijab matanya. Bila hijab matanya dah dibuka, mulalah timbul cerita lain. Dari perasaan teruja, timbul pula cemas dan takut. Kata ayahnya, Razif mula bercerita yang dia dah mula nampak pelbagai makhluk yang tak pernah dia tengok sebelum ni, sampai ganggu rutin hariannya. Bayangkan, setiap kali keluar rumah, Razif dah nampak benda-benda tu semua sampai dia jatuh sakit. Duduk rumah pun tak tenteram. Macam-macam makhluk yang dia nampak sampaikan ahli keluarganya yang berada dalam rumah ni pun takut dibuatnya. Sekarang ni ayah dia tak tahu nak buat macam mana. Kalau dia biarkan lama-lama, nanti boleh jadi gila pula. Setelah puas ditanya, akhirnya Jazli berjaya pujuk Razif untuk bagi tahu dekat mana tempat dia buka hijab matanya. Mulanya Razif tak nak ikut sebab takut nak keluar. Tapi setelah dipujuk dan ditemani seorang ustaz, barulah dia nak pergi. Alhamdulillah, semua urusan untuk pulihkan Razif berjalan lancar. Kata bomoh tu, mulanya dia tak nak tunaikan permintaan Razif ni, tapi hampir setiap minggu Razif datang rumah dan pujuk dia. Razif cakap dia sekadar nak cuba dan bila dah jemu nanti dia akan datang semula untuk tutup hijabnya. Awal-awal lagi bomoh tu dah pesan banyak keburukannya dari kebaikan, tapi Razif degil. Nasib baik dia hidup lagi dan mampu nak tutup hijab Razif semula. Kalau umur dia tak panjang macam mana? Alhamdulillah, dekat sebulan rawatan, akhirnya Razif pulih. Bila Jazli tanya apa yang Razif nampak masa hijab matanya terbuka, dia hanya tersenyum dan berkata, panjang ceritanya. Dah dekat sebulan, Harry dengan dua orang kawan sekerja dia menyewa dekat sebuah rumah pangsa puri yang terletak di Pekan Kecil, pinggir bandaraya. Walaupun lokasinya jauh sikit dari tempat kerja, tapi persekitarannya cukup tenang dan kawasan tu pun tak sesak, berbeza dari rumah lama mereka yang sentiasa bising dengan hiruk pikuk kenderaan dan manusia. Siang malam langsung tak ada beza. Dari jiran tetangga hinggalah geng-geng mak rempit yang sentiasa berlumba, terutamanya pada malam minggu. Pendek kata, memang tak aman lah mereka dibuatnya. Harry dengan kawan-kawan serumah dia pula memang jenis balik lewat malam. Jadi bila dah sampai rumah, mestilah nak berehat dan tidur dengan tenang. Tapi disebabkan banyak sangat gangguan bunyi dari geng-geng mak rempit ni, selalulah mereka ni tak cukup tidur. Masuk pejabat pun mengantuk lagi. Pangsa puri tempat Harry menyewa sekarang ni ada 18 tingkat. Dia dengan kawan serumah sewa dekat tingkat 15. Nasib baiklah lift sentiasa elok. Kalau tak, haru juga dibuatnya. Salah satu faktor yang menyebabkan pangsa puri dekat sini terjaga, mungkin penduduknya tak ramai. Dekat blok Harry menyewa pun banyak lagi rumah kosong. Mungkin sebab lokasinya jauh dari pusat bandar. Malam tu Harry pulang lewat sebab lepas siapkan kerja dekat pejabat tadi, dia terus pergi makan dengan kawan sepejabat dekat bandar. Memang sengaja Harry balik lambat sebab kawan serumah dia semuanya balik kampung. Balik awal nanti bosan pula tak ada teman menyembang. Sampai dekat lobby lift, sementara tunggu pintu lift terbuka, Harry tengok jam dekat tangan. Dah dekat pukul 12.30 malam. Ting! Pintu lift terbuka. Harry terus masuk dan tekan butang tingkat 15. Sampai dekat tingkat 2, lift berhenti. Masuk seorang lelaki tua. Harry tersenyum sambil melangkah beberapa tapak ke belakang untuk bagi pakcik tu ruang. "Pakcik nak pergi tingkat berapa?" tanya Harry. Pakcik tu tak menjawab, tapi dia angkat tangan sambil luruskan 5 jari dia. Harry faham, mungkin pakcik tu nak pergi tingkat 5. Harry pun tekan butang tingkat 5. Sempat jugalah Harry jeling pakcik tu. Pakaiannya nampak lusuh, tak bergosok. Harry bersandar dekat dinding sementara tunggu lift sampai dekat tingkat 5. Lepas beberapa minit dalam lift, Harry mula pelik. Kenapa lift ni belum sampai tingkat 5? Lift tersangkut ke? "Maaf pakcik, biar saya tengok butang lift ni sekejap. Saya rasa macam ada masalah," kata Harry sambil melangkah ke depan. Pakcik tu hanya diamkan diri sambil melangkah ke belakang. Harry tekan berulang kali dekat butang nombor 5 tu. Tap 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 tap. Tapi semua butang lift pula menyala bersilih ganti. Stop. Harry mula panik. Kalau lift ni rosak, habislah. Harry cuba kawal perasaan. "Saya rasa lift ni rosak lah pakcik. Dari tadi tak sampai-sampai tingkat 5, kata Harry sambil tekan-tekan butang lift tu. Pakcik tu diam je. Bila Harry toleh ke belakang,
Tiba-tiba jantung dia berdegup kencang. Pakcik tu dah tak ada dekat belakang dia. Badan mula berpeluh dan menggigil ketakutan. Berkali-kali Harry tekan loceng kecemasan. Sambil tekan butang loceng tu, mulut dia terkumat-kamit baca ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa saat kemudian, lift bergerak naik dan terbuka dekat tingkat 5. Tanpa fikir panjang, Harry terus meluru keluar dan berlari menuju ke arah tangga dekat sebelah. Walaupun terpaksa berlari naik 10 tingkat lagi, Harry dah tak peduli. Dia lebih rela naik tangga dari guna lift. Sampai dekat rumah, baju dah basah lenjur dengan peluh. Lepas kunci pintu, Harry tenangkan diri. Badan masih menggigil ketakutan lagi ni. Malam tu Harry tidur ditemani alunan ayat suci Al-Quran sampai ke pagi. Esok paginya, Harry jumpa Abang Salam, pengawal keselamatan dekat Pangsapuri tu, dan ceritakan apa yang jadi malam tadi. "Oh, kau pun kena juga?" tanya Abang Salam. Kata Abang Salam, sebenarnya dekat tingkat 5 tu dulu ada satu kes bunuh diri. Seorang lelaki terjun bangunan. Katanya dia stres sebab diburu alung. Lepas tu ramai jugalah terserempak dengan lelaki tu. Jadi untuk keselamatan, janganlah pulang lewat-lewat malam. Atau kalau pulang lewat malam, pastikan ada teman. Harry tergamam dengar cerita tu. Terpaksa dia bagi tahu kawan serumah bila mereka pulang nanti. Mereka pun jenis balik lewat malam. Sekurang-kurangnya lepas ni mereka boleh berjaga-jaga. Masa menuju ke kereta, bermacam-macam bermain di fikiran Harry. Dia mula terfikir nak cari rumah sewa lain atau terus tinggal dekat situ. Tak sanggup dia nak hadap kejadian yang sama sekali lagi. Lagipun tak mungkin dia mampu pulang awal ke rumah pada hari-hari berikutnya. Tergesa-gesa Man sumbat pakaiannya dalam beg. Dalam hati dia menyumpah, ini semua sebab panggilan dari bos dia yang suruh Man segera ke Ipoh untuk gantikan tempat dia dalam mesyuarat dengan wakil pemasaran zon utara esok. Memandangkan dia tak sihat, nasib baiklah masa tu dia tengah bersantai dekat rumah. Kalau tengah berdating atau keluar dengan kawan-kawan tadi, memang menyirap jugalah. Sebelum bergerak, Man sempat bagi tahu kawan serumahnya, Azrul, dia nak ke Ipoh. Lepas habis meeting besok, dia balik. Jam dah pukul 12.45 tengah malam. Nasib baiklah hotel dah siap ditempah. Kalau tak, masalah jugalah nanti. Maklumlah bila last minute macam ni, bukannya senang nak cari hotel. Sambil memandu tu, sesekali Man bersiul perlahan ikut rentak lagu radio keretanya. Sebaik masuk ke lebuh raya, dia tarik nafas lega sebab jalan cukup tenang, tak sesak. Bolehlah dia sampai awal dan tidur nyenyak nanti. Perjalanannya menghala ke utara cukup lancar. Kereta pun tak banyak. Tak sampai 2 jam, Man dah melepasi susur keluar ke Tapah dan Cameron Highland. Setengah jam lagi sampailah ke Bandar Ipoh. Tapi sebaik melewati kawasan Gua Tempurung, dia tersentak. Serta-merta Man perlahankan kereta. Kabus tebal halang pandangan depan dia. Cepat-cepat Man tukar gear rendah dan pandu ke laluan paling kiri. Risau pula kalau ada kenderaan berat dekat situ. Suasana masa tu sangat gelap sampai dia tak nampak keadaan jalan raya dekat depan dengan jelas. Man hanya berpandukan cahaya lampu kereta walaupun pandangannya terhad. Tak sampai beberapa ratus meter dekat depan, jalan raya dah kembali cerah. Man tarik nafas lega dan toleh ke arah luar tingkap. Nampak jelas Bukit Bukau menghiasi sepanjang kiri dan jalan lebuh raya tu. Memang cukup indah pemandangan waktu tu. Masa tengah asyik memandu, tiba-tiba Man tersentak. Cepat-cepat dia tekan brek. Man terpaku macam tak percaya dengan apa yang ada dekat depan dia sekarang. Man jadi panik bila nampak dekat depan dia ada beberapa sosok tinggi bertubuh besar tengah melintas. Tingginya macam tinggi pokok kelapa. Tubuhnya pula besar macam kingkong. Man terkedu, mulutnya terlopong. Makhluk tu melintas dari arah bukit sebelah kiri lebuh raya ke arah bukit sebelah kanan lebuh raya. Langkahnya besar dan panjang, melangkaui 2 jalan raya yang ada dekat situ. 1, 2, 3, 4, 5. Perlahan-lahan Man kira dengan mata yang tak berkedip. Ada 5 sosok besar macam gegasi yang baru melintas. Walaupun jaraknya lebih kurang 200 meter, tapi dia nampak jelas. Sosok tu pun langsung tak endahkan Man yang berada dalam kereta tu. Macam tak sedar ada sebuah kereta dengan lampu terpasang yang berhenti dekat situ. Terkumat-kamit mulut Man baca ayat kursi. Lepas keadaan sekeliling kembali tenang, Man terus pecut keretanya. Risau pula kalau tunggu lama dekat situ, macam-macam boleh jadi. Lebih kurang 30 minit memandu, akhirnya Man sampai di Ipoh. Lepas daftar masuk hotel, dia terus mandi. Lama juga Man terpaksa layan matanya untuk lelap. Dia masih cari jawapan. Makhluk yang dia nampak tadi, adakah sosok tersebut
penunggu ataupun hantu yang berkeliaran di kawasan tu, sebab makhluk yang dia nampak tadi berbeza dengan yang lain. Bukan satu tapi 5 sosok sama saiz melintasi kawasan tu. Patutlah ramai pengguna jalan raya kata laluan gua tempurung tu agak keras. Rupa-rupanya ada rahsia dekat situ. Sampai lewat pagi, Man masih belum mampu lelapkan mata. Tak sabar dia nak tunggu hari siang dan ceritakan pada kawan-kawannya tentang apa yang dia lalui malam tadi. Tapi adakah kawan-kawan dia percaya dengan cerita dia tu? Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.